bagi jawab lisan. Kita teruskan dengan pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Datuk Ramakrishnan Sungai Buloh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 1. Terima kasih. Tri. Terima kasih Datuk Ketua, salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sungai Buloh yang bertanyakan soalan berkenaan dengan bas pengantara. Terlebih dahulu saya nak memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini dan atas sokongan dan kebenaran daripada Datuk Yang di-Pertua sendiri bahawa Kementerian Pengangkutan telah mengambil inisiatif untuk menyediakan perkhidmatan bas pengantara di antara stesen KL Sentral ke Parlimen setiap hari semasa sidang Parlimen berlangsung. Jadi saya mengajak dan saya mempersilakan ahli-ahli yang berhormat, termasuklah yang berhormat daripada Sungai Buloh, supaya menggunakan pengangkutan awam untuk datang ke Parlimen. Kalau daripada Sungai Buloh boleh mengambil perkhidmatan MRT sampai ke stesen Museum Negara, berjalan kaki ke KL Sentral, ambil bas pengantara daripada KL Sentral sampai ke bangunan Parlimen ini tanpa perlu menggunakan kereta. Jadi saya berharap Yang Berhormat Sungai Buloh juga boleh menyambut dan menyokong usaha ini. Dan juga kepada ahli-ahli yang berhormat yang lain supaya menyokong usaha menggunakan pengangkutan awam. Datuk Ketua, kedua-dua perkhidmatan e-hailing, taksi dan perkhidmatan bas feeder atau bas pengantara merupakan mod pengangkutan yang penting dan merupakan alternatif pilihan utama buat penumpang atau pengguna perkhidmatan pengangkutan awam. Penumpang mempunyai pilihan untuk menggunakannya berdasarkan keperluan masing-masing. Dalam situasi semasa bagi penumpang yang boleh mengikuti jadual perjalanan yang disediakan secara berjadual dan sistematik, maka mod perkhidmatan bas pengantara akan menjadi pilihan mereka. Manakala sekiranya penumpang tidak mahu mengikuti jadual perjalanan yang ditetapkan dan memerlukan perkhidmatan yang lebih khusus dan lebih peribadi, tertakluk kepada keperluan, penumpang boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan e-hailing ataupun taksi. Oleh itu, pengguna mempunyai kuasa untuk memilih mana-mana mod pengangkutan yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Untuk menjawab pertanyaan daripada Yang Berhormat Sungai Buloh, pada ketika ini kita mempunyai sebanyak 461 bus feeder di beberapa laluan, termasuk di laluan Ampang dan Seri Petaling Line, di mana ada 16 laluan, 37 bus. Di laluan Kerana Jaya ada 32 laluan bas pengantara, 77 bus. Di Kajang Line MRT ada 51 laluan dengan 117 bas pengantara. Putrajaya Line 1 ada 40 bus dan yang akan dibuka tak lama lagi Putrajaya Line 2, kita akan bekalkan 68 bas pengantara dan di sekitar stesen-stesen KTM komuter ada 29 laluan dengan 122 bas yang juga berkhidmat sebagai bus feeder di kawasan-kawasan ini. Terima kasih. Silakan soalan tambahan. Sungai Buloh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Maklum bala saya terima dari lapangan di kawasan Parlimen Sungai Buloh seringkala adalah berkaitan ketiadaan hubungan first mile dan last mile yang optimum. Berkesan dan cekap untuk para pengguna pengangkutan awam seperti LRT, KTM, komuter dan MRT. Penduduk di Sungai Buloh tiada pilihan melainkan terpaksa menggunakan perkhidmatan e-hailing seperti Grab yang menghubungkan dan meneruskan perjalanan mereka di mana kos kebiasaan mencecah sehingga RM25 hingga ke RM30. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan bilangan kereta di jalan raya. Lebih-lebih lagi di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, tuntas hanya menyebabkan kesesakan trafik. Justeru hal ini menyebabkan kita tidak dapat menjayakan pengangkutan awam yang menerima pelaburan begitu besar bagi mengurangkan kesesakan trafik dalam bandar atau kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Soalan saya, bagaimana kita dapat menggalakkan penggunaan pengangkutan awam melalui penambahbaikan jaringan sistem lebih optimal dan menyeluruh? Terima kasih. Terima kasih. Memang kita sedia maklum bahawa kekangan first mile dan last mile ini merupakan salah satu masalah di mana penggunaan pengangkutan awam itu tak dapat dioptimalkan. Pihak prasarana sedang mengadakan projek perintis ataupun pilot project untuk menggunakan perkhidmatan van hailing
ataupun menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh satu syarikat yang bernama Kumpul, di mana kita juga boleh menggunakan van sebagai pengantara di antara rumah-rumah kediaman dengan stesen-stesen pengangkutan awam, di mana apabila ada keperluan, pengguna ataupun penumpang boleh menggunakan van hailing ini dengan harga yang agak berpatutan, iaitu RM1 untuk setiap kali perkhidmatan itu. Dan kita memang bersedia untuk menambahkan perkhidmatan ini di stesen-stesen lain di semua network yang sedia ada. Dan begitu juga Kementerian Pengangkutan sedang berbincang dengan pihak syarikat-syarikat e-hailing, dan saya telah pun meminta pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat untuk membenarkan juga konsep ride sharing, iaitu kereta-kereta e-hailing ini bukannya hanya boleh mengambil satu penumpang, mungkin mereka boleh share, dan itu secara langsungnya akan menurunkan kadar tambang untuk pengguna-pengguna e-hailing. Terima kasih. Speaker. Saya. Silakan. Soalan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Penambahan bas ini merupakan satu keperluan. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, pertama, apakah Yang Berhormat Menteri barangkali boleh consider untuk kita perkenalkan bas untuk wanita, khususnya selepas waktu lewat malam, untuk menambahkan nilai keselamatan kepada belia wanis dan juga para wanita yang pulang selepas waktu kerja ataupun lewat malam. Yang keduanya adalah berkenaan dengan Grab tadi. Apakah boleh kerajaan bercadang untuk menetapkan kadar harga bersubsidi bagi pengguna Grab dari golongan B40 yang terpaksa menggunakan perkhidmatan ini ke stesen-stesen di waktu Yang Berhormat Menteri sedang menguruskan penambahan bas ini? Terima kasih. Yang pertamanya, Datuk Ketua, kita sedang merangka dan juga melihat apakah mod-mod yang lain selain daripada bas. Sebab pembelian bas ini memang memerlukan pelaburan yang besar untuk mendapatkan tambahan bas-bas yang lain. Kita juga seperti yang saya katakan tadi, melihat kepada perkhidmatan van dan sebagainya yang boleh mengkhususkan kepada untuk wanita saja khususnya. Berkenaan dengan subsidi untuk penumpang-penumpang e-hailing ini, memang salah satu perkara yang kita harap boleh dilaksanakan ialah memberikan insentif untuk penggunaan e-hailing. Ini sedang kita lihat bagaimana untuk dilaksanakan supaya untuk menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam, kita memberikan bantuan kepada pengguna-pengguna untuk menggunakan e-hailing untuk berulang alik daripada rumah ke stesen-stesen pengangkutan awam. Ini sedang kita perhatikan. Yang paling penting kita kena lihat implikasi kewangannya berapa supaya dapat direalisasikan dalam masa terdekat. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Hanizan Harun, Hulu Selangor. Datuk Yang Dipertua, soalan nombor 2. Silakan. Baik, Ketua. Saya menjawab soalan yang dikeluarkan oleh Hulu Selangor. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa menyokong mana-mana persatuan sukan yang melaksanakan pelbagai program pembangunan bakat melalui Akademi Kendalian Bekas-Bekas Atlet Negara. Bentuk sokongan yang diberikan oleh KBS antara lain adalah melalui kursus-kursus kejurulatihan sukan dan bantuan kewangan bagi membiayai kos pelaksanaan program-program ini. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, KBS melalui Akademi Kejurulatihan Kebangsaan AKK, Institut Sukan Negara ISN pada masa ini menawarkan program pendidikan sains kejurulatihan secara berstruktur dan menggalakkan bekas atlet kebangsaan untuk menghadiri kursus-kursus berkenaan bagi membolehkan mereka ditauliah sebagai jurulatih berlesen melalui skim pelesenan kejurulatihan kebangsaan SLKK dan skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan SPKK. Dalam konteks ini, ISN mengambil inisiatif untuk bekerjasama rapat dengan pihak Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan, YAKEB, bagi tujuan menganjurkan kursus sains sukan kepada bekas-bekas atlet kebangsaan. Sejak kursus ini dimulakan pada tahun 2017, seramai 135 bekas atlet kebangsaan telah menduduki kursus sains sukan tahap 1 anjuran AKK. Pada tahun 2022, pihak AKK telah melaksanakan kursus sains sukan tahap 1 melibatkan penyertaan seramai 27 orang peserta iaitu 20 orang lelaki dan 7 orang wanita daripada YAKEB. Bagi menggalakkan bekas atlet di bawah YAKEB menyertai kursus yang dianjurkan
diskaun yuran penyertaan sebanyak RM50 diberikan oleh pihak AKK-ISN. Pada tahun 2023, Kementerian akan menganjurkan kursus sains sukan tahap 2 sebagai kesinambungan bagi peserta-peserta dalam kalangan bekas atlet yang telah lulus tahap 1 pada 2022. KBS juga telah menyediakan peruntukan di bawah kumpulan wang amanah sukan kawasan bagi membantu persatuan sukan termasuk kelab dan akademi bagi melaksanakan program sukan di peringkat akar umbi. Akademi sukan dan permainan yang berminat boleh membuat permohonan kepada kementerian ini melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing. Pada tahun 2022, sebanyak 15.5 juta telah disalurkan kepada 233 persatuan sukan termasuk kelab dan akademi yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1977, Akta 576. Kementerian juga bersedia untuk memberi pertimbangan sekiranya menerima permohonan daripada bekas-bekas atlet negara. Sekian, terima kasih, Ketua. Baik, terima kasih. Soalan teman. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya, sejauh mana bantuan diberikan kepada bekas atlet mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup, terus berbakti kepada negara setelah bersara, dan siapakah badan-badan yang boleh membantu pengendali-pengendali akademik sukan yang beroperasi di bawah syarikat sendiri? Saya mengambil contoh. Ketua Jurulatih Catur Negara, Saudara Muhammad Azmi bin Mahmud, yang mempunyai akademik catur sendiri di mana pelbagai pencapaian telah dimiliki. Antara pencapaian beliau dalam mengendalikan akademik catur ialah 4 pingat emas, 2 pingat perak dalam ASEAN University Games 2022 di Thailand, dan 1 pingat perak, 2 pingat gangsa dalam ASEAN University Chess Championship Online 2021. Mohon penjelasan dari Kementerian. Terima kasih. Untuk makluman ahli berhormat, untuk kebajikan atau perancangan masa panjang atau masa hadapan kepada bekas-bekas atlet negara ini, kita ada program yang dimaklumkan ataupun dinamakan sebagai program Malaysian Athlete Career and Education MACE yang telah pun diwujudkan sejak daripada 2016 dan kini menjadi platform utama untuk menjaga dari segi pendidikan, kerjaya dan juga kebajikan atlet. Tapi dalam aspek pendidikan, KBS melalui MSN dengan kerjasama KPM telah pun melaksanakan program pra-universiti. Ini bagi menjamin bahawa atlet-atlet kita ada masa hadapan selepas daripada pelibatan dalam sukan-sukan yang diceburi mereka dan selepas dia selepas dia melintasi peak age dalam kerjaya masing-masing. Tapi bagi akademi yang dikendalikan secara persendirian, itu bergantung kepada pendaftaran yang dibuat oleh akademi tersebut. Jika dikendalikan oleh persatuan sukan sendiri yang tertubuh di bawah kendalian PJS, Perusahaan Sukan, kita tidak ada masalah untuk mempertimbangkan sebarang bentuk permohonan bantuan. Namun jika dikendalikan oleh pihak persendirian melalui syarikat, itu perlu dirujuk terlebih dahulu dengan lebih teliti. Terima kasih. Baik, sila Ibu Timo. Terima kasih Yang Mohormat Speaker. Kita sedia maklum bahawasanya yang atlet-atlet yang bersara bukan saja atlet-atlet peringkat kebangsaan yang dijaga oleh YAKIB. Juga terdapat ramainya atlet-atlet di peringkat negeri yang pernah mengharumkan nama negeri di peringkat SUKMA dan lain-lain. Dan juga kita sedia maklum ada banyak fasiliti-fasiliti dan aset-aset sukan di merata Malaysia. Ada yang dikendalikan oleh PBT, ada yang dipegang oleh pihak kementerian. Bagaimana dan setakat mana dasar dibina untuk sepadankan bakat-bakat atau bekas-bekas atlet ini punya kepakaran dalam pengurusan sukan, event-event sukan dan aset-aset sukan dengan bekas-bekas atlet ini untuk sama-sama membangunkan ekonomi pelancongan sukan atau ekonomi sukan secara keseluruhannya. Apa pandangan dan dasar dan inisiatif pihak kerajaan pada ketika ini? Sila Menteri. Untuk laluan kerjaya lebih kurang. Untuk laluan kerjaya terutama sekali bagi bekas-bekas atlet ini, kita ada Athlete Track Program, ATP. Yang ni program ini dilaksanakan dengan kerjasama juga oleh syarikat yang berkaitan kerajaan. Namun bagi menjawab dengan lebih lanjut tentang dasar-dasar terhadapan
yang dilaksanakan oleh KBS, saya kira lebih sesuai jika kita merujuk kembali kepada yang sebelum ini telah pun diadakan. Antara lain adalah imbuhan-imbuhan khairat kematian atlet MSN dan sebagainya. Itu program-program kebajikan. Tapi bagi program ataupun skim-skim yang berkait dengan untuk matchkan mereka dengan apa yang pernah dijalankan, saya rasa kita bagi soalan tulislah nanti ya. Baik. Itu perlu penelitian fakta yang lebih jelas. Baik, terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Tuan On bin Bakar Batu Pahat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, saya mohon keizinan Datuk Yang Dipertua untuk menjawab secara bersekali soalan nombor 3 daripada Yang Berhormat Tuan On bin Abu Bakar Batu Pahat dan soalan nombor 20 daripada Yang Berhormat Datuk Iskandar Zulkarnain bin Abdul Khalid Kuala Kangsar bertarikh 8 Mac 2023. Kerajaan telah menubuhkan Majlis TVET Negara MTVET pada 18 Disember 2020 sebagai satu usaha untuk menambah baik penyelarasan ekosistem TVET. MTVET berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET negara di mana keanggotaannya adalah merentasi semua kementerian, penyedia TVET dan pelbagai pemegang taruh atau stakeholders dengan izin yang berkaitan. Penambahbaikan pelaksanaan program TVET mendapat perhatian serius kerajaan di mana mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 Februari 2023 telah membangkitkan keperluan penglibatan dan kerjasama pihak industri serta syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam pelaksanaan program TVET. Ini bagi mengatasi isu-isu seperti penyediaan infrastruktur dan kemudahan latihan, ketidakpadanan kemahiran, mismatch dengan izin, dan isu pengangguran di kalangan graduan TVET. Penglibatan dan kerjasama ini melibatkan institusi TVET di pelbagai kementerian penyedia TVET dan diselaraskan menerusi Majlis TVET Negara. Susulan itu, pada 7 Februari 2023, mesyuarat Majlis TVET Negara bilangan 1 telah dibuat dan telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi yang telah membincangkan langkah-langkah wajar yang telah diambil oleh kerajaan bagi penambahbaikan terhadap ekosistem TVET termasuk mengelakkan pertindihan dan pembaziran dalam pelaksanaan program TVET. Keputusan yang dicapai telah dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Ini termasuk usaha untuk memuktamadkan 10 memorandum perjanjian bersama syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat swasta yang akan meliputi bidang-bidang latihan TVET tertentu melibatkan kementerian-kementerian berkaitan. Menerusi inisiatif ini, GLC dan syarikat swasta yang dikenal pasti akan terlibat dalam pelaksanaan program TVET merangkumi skop pembangunan kurikulum dan latihan dan bahan latihan, sumbangan dan perkongsian peralatan serta kemudahan, khidmat kepakaran dan pembiayaan program latihan. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, bagaimana kementerian boleh menyerapkan intipati gagasan Malaysia Madani dalam pendidikan TVET negara agar bukan sahaja dapat melahirkan tenaga mahir tapi teknokrat madani? On the mic. Saya Batu Pahat, secara purata kadar kebolehpasaran graduan TVET rentas kementerian di Malaysia mencecah kadar 90% dan setiap tahun. Prestasi cemerlang ini secara tidak langsung menjadi indikator bahawa graduan program TVET menjadi rebutan pemain industri. Sebagai contoh, 2014 lebih 90% graduan ILP di bawah Kementerian Sumber Manusia seperti Institut Latihan Perindustrian, Pusat Teknologi
EdTech dan Japan Malaysia Technical Institute JMTI mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji bermaruah selepas tamat pengajian. Silibus dan model pembelajaran di Institut TVET yang sentiasa dikemas kini menjadi usaha kerajaan untuk melahirkan 35% tenaga kerja mahir melalui program TVET menjelang 2030. Walau bagaimanapun kejayaan yang bersifat materialistik semata-mata tidak memadai untuk menjadikan gagasan Malaysia Madani menjadi suatu realiti. Memetik intipati tulisan Harry R. Lewis dalam Excellence Without a Soul, tanggungjawab sesebuah institusi tidak terhenti sekadar mencapai kecemerlangan KPI sahaja, akan tetapi misi paling utama adalah melahirkan insan yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat sivil. Oleh yang demikian, fokus program TVET juga melalui sinergi rentas kementerian dalam Majlis TVET Negara dengan penerapan nilai dan akhlak terpuji sebagai antara tumpuan yang sama penting selain kompetensi kemahiran teknikal graduan. Sejajar dengan seruan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk mengangkat karamah insaniah iaitu kemuliaan insan bagi memastikan keharmonian pelbagai kaum dan agama di negara ini terus dipertahankan. Selain itu, 6 rukun Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keizinan dan ihsan dijadikan guiding principle dengan izin dalam pentadbiran institusi TVET. Contohnya memastikan kemampanan program TVET, industri perlu berperanan secara aktif dalam menyediakan keperluan mesin dan kepakaran kepada pelatih TVET. Usaha berterusan ini dilihat dapat melahirkan bukan saja teknokrat, malah teknokrat madani yang dapat mengangkat martabat negara selain meningkatkan lagi pendapatan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Tuhan. Soalan tambahan. Ya, terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin dapat sikit penjelasan berkaitan dengan kedudukan program TVET Tahfiz selepas diperkenalkan. Jadi apa perkembangan terkini? Terima kasih. Silakan. Pokok sena ya. Majlis Tahfiz TVET ini mantan Timbalan Menteri pernah berjumpa dengan saya dan insyaAllah yang ini akan diteruskan. Untuk tahfiz TVET ini akan diteruskan dan ini juga akan menjadi kerangka antara kerangka Malaysia Madinah itu sendirilah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Wan Razali bin Wan Nur. Datuk Speaker, soalan tambahan berkaitan dengan... No, saya dah panggil nombor 4. Silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Untuk makluman ahli yang berhormat, perancangan projek perumahan bagi tempoh 5 tahun merangkumi projek-projek perumahan swasta dan juga projek perumahan kerajaan. Perancangan perumahan yang dibangunkan oleh pemaja swasta dipantau melalui sistem Housing Integrated Management System ataupun HIMS. Berdasarkan maklumat bagi tahun 2018 hingga 2022, sebanyak 4,829 permit iklan dan jualan pemaju perumahan atau Advertising and Sales Permit AP telah diluluskan atau diperbaharui di seluruh semenanjung Malaysia melibatkan sebanyak 426,780 unit rumah. Pembangunan projek kerajaan khususnya untuk golongan B40 pula dipantau oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Bagi tempoh dari tahun 2018 hingga 2022, sebanyak 26,981 unit rumah, rumah mesra rakyat RMR dan program perumahan rakyat PPR telah dibangunkan oleh kementerian dan agensi di bawah KPKT. Secara keseluruhannya, sebanyak 453,761 unit rumah dibina merangkumi pemajuan oleh pihak swasta dan yang dilaksanakan di bawah KPKT dengan perincian seperti berikut. Rumah berharga kurang dari RM300,000 sebanyak 162,284 unit. Rumah berharga dalam lingkungan RM300,001 hingga RM500,000 adalah 51,771 unit. Rumah berharga dalam lingkungan RM500,001 hingga RM1 juta
sebanyak 70,779 unit dan rumah berharga melebihi RM1 juta adalah sebanyak 168,927 unit. Untuk makluman ahli yang berhormat dari Kuantan, berdasarkan data tersebut, rumah berharga kurang daripada RM300,000 adalah mewakili 35.8% daripada jumlah unit rumah yang dibangunkan dalam tempoh 5 tahun tersebut. Bagi rumah yang bernilai RM300,000 hingga RM500,000 pula telah menunjukkan trend peningkatan dalam tempoh tersebut. Bagi rumah bernilai RM500,000 hingga RM1 juta terdapat penurunan mendadak pada tahun 2021 yang mungkin disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Namun telah kembali meningkat kepada tahun 2022. Sekian, terima kasih. Baik, sila Kuantan. Yang di-Pertua, terdapat projek perumahan. Apabila projek baru dimulakan, pemaju akan menambak tanah agar ianya tinggi supaya dia tidak banjir. Jadi kesan dia, kawasan perumahan lama ataupun kampung-kampung yang berdekatan dengan projek perumahan baru, dia akan menjadi rendah. Contohnya di tempat saya sendiri, iaitu di Kempadan Makmur, Kempadan Sejahtera, Permatang Gaharu, Kampung Anak Air, Kampung Kempadan, dia menjadi rendah. Apakah tindakan pihak kerajaan untuk mengawal situasi ini serta menyelesaikan masalah yang sedia ada agar projek perumahan lama ini tidak banjir? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kuantan. Di peringkat KPKT sendiri, kawalan itu kita bermula daripada segi lesen APDL tadi ataupun dipanggil AP di bawah sistem HIMSS. Namun dari segi kelulusan projek itu adalah kelulusan merancang di peringkat PBT lah. Jadi yang ini bagi saya maklum balas daripada Yang Berhormat itu wajar dijadikan pertimbangan. Cuma dari segi kelulusan itu saya pasti projek-projek yang diusahakan itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peringkat masing-masing. Terima kasih. Datuk Speaker, minta jelebu. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Sebahagian daripada masalah sekarang ni ialah kita ada banyak high rise rumah untuk makluman menteri, kondo dan apartmen dan sebagainya. Masalah kepada masyarakat ataupun orang ramai ialah yuran penyelenggaraan yang tidak menentu. Ada setengah kawasan yurannya boleh diterima, ada setengah kawasan mengikut JMB ataupun Joint Management Body itu dan mengenakan charge yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan infrastruktur ataupun kemudahan yang disediakan oleh kondo ataupun apartmen yang berkenaan. Jadi adakah perancangan pihak kerajaan untuk mengenakan charge harga shilling ataupun harga-harga tertentu bagi yuran penyelenggaraan bagi kondominium dan apartmen, terutamanya bagi kawasan bandar? Dan yang keduanya Datuk Seri Yang ialah dari segi security guard ni. Kebanyakan kondo dan apartmen security guard 100%, malah 90% adalah warga asing, yakni Bangla, Nepal dan sebagainya. Yang kadang-kadangnya tidak fit, they are not fit to be a security guard dekat dengan izin dekat kondo dan apartmen. Apa tindakan kerajaan berkaitan hal ini? Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelebu. Perkara yang dibangkitkan itu ada kaitan dengan akta serata. Kalau dari segi prosesnya, apabila sesuatu kemajuan itu telah sempurna ataupun telah diserahkan kepada pembeli, maka pihak penduduk perlu menubuhkan yang dipanggil sebagai Jawatankuasa Penduduk JMB sebentar tadi and then kemudiannya kepada MC. Jadi memang dari segi akta tersebut, JMB yang mempunyai ruang untuk menentukan dari segi polisi yang dipakai di apartmen ataupun kondominium masing-masing. Cuma pandangan Yang Berhormat itu juga sebenarnya wajar diperhalusi dari segi keseragaman ataupun kesesuaian dari segi charge yang dikena pakai. Cuma masalah yang dihadapi oleh pihak KPKT juga apabila sekiranya pengurusan itu tidak dilaksanakan dengan baik, terutamanya dari segi maintenance dan sebagainya, pihak kementerian
ada juga dari segi tabung, penyelenggaraan dan sebagainya lah. Cuma pandangan daripada Yang Berhormat Jelembu itu saya akan minta agar pihak kementerian telitilah sama ada cadangan untuk menetapkan harga shilling itu wajar dipertimbangkan. Sekian, terima kasih. Baik. Hulu Sekarang saya Selangor, jemput mohon Tuan Aminul Huda bin Hassan Seri Gading. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 5. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Seri Gading di atas pekerjaan yang dikemukakan. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Di-Pertua, Kementerian Luar Negeri sentiasa prihatin dan memandang serius berhubung isu sindiket penipuan tawaran pekerjaan job scam melibatkan warga negara Malaysia di luar negara. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 September 2022, satu jawatankuasa khas Task Force yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan lebih dari 10 agensi yang berkaitan telah ditubuhkan bagi menangani isu job scam ini secara bersepadu dan menyeluruh. Ini adalah kesinambungan kepada usaha-usaha yang berterusan antara KLN melalui perwakilan-perwakilan Malaysia di luar negara serta Polis Diraja Malaysia PDRM yang telah bermula sejak awal tahun 2022. Datuk Seri Di-Pertua, setakat 20 Februari 2023, KLN melalui kedutaan besar Malaysia di Bangkok, Thailand, Phnom Penh, Kemboja, Vientiane, Laos dan Yangon, Myanmar telah menerima sejumlah 572 laporan warga negara Malaysia menjadi mangsa sindiket jenayah job scam di luar negara. Daripada jumlah ini, seramai 403 orang telah berjaya diselamatkan dengan 382 orang telah dihantar pulang, termasuk 5 orang yang berjaya dihantar pulang pada Ahad lepas. Baki seramai 21 orang yang sedang ditahan di depoh tahanan sementara menunggu proses yang sama. Manakala 169 orang lagi masih sedang dikesan. Datuk Seri Di-Pertua, tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pejabat kedutaan besar di Thailand, Kemboja, Laos dan Myanmar termasuk mengadakan pertemuan dengan pihak berkuasa negara-negara yang terlibat untuk mengesan serta menyelamatkan bangsa warga negara Malaysia serta memberikan bantuan konsular sewajarnya setelah mereka diselamatkan bagi membolehkan mereka pulang ke tanah air. KLN telah terlibat dalam lawatan bersama PDRM ke Kemboja pada Januari lepas dan ke Thailand baru-baru ini untuk mengadakan perjumpaan dengan pihak berkuasa tempatan dalam usaha menyelamatkan warga negara Malaysia yang terjejas serta menangani sindiket job scam melalui kerjasama yang lebih rapat dan lebih tuntas. Di samping itu, KLN juga telah mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua perwakilan negara-negara terlibat di Kuala Lumpur, termasuk Myanmar pada 30 September 2022 yang lalu untuk mengetengahkan pendirian kerajaan Malaysia yang memandang serius akan sindiket jenayah ini. Dalam pertemuan tersebut, ketua-ketua perwakilan asing yang berkenaan telah menyatakan komitmen kerajaan masing-masing untuk memberi kerjasama yang erat dalam membantras isu ini serta menggiatkan lagi usaha mengesan dan menyelamat warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket. Datuk Seri Yang Di-Pertua, selaku peneraju Task Force, KLN akan terus memantau dan menyelaras usaha menangani isu job scam ini serta menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya dari semasa ke semasa kepada semua mangsa warga negara Malaysia yang terlibat, termasuk mengadakan lawatan ke depoh dan pusat tahanan untuk memastikan kebajikan rakyat Malaysia yang berada di sana, membantu dalam penyaluran kiriman wang dari keluarga atau waris kepada mangsa dan menyediakan dokumentasi untuk proses penghantaran pulang. Dalam masa yang sama,
Kementerian Luar Negeri ingin mengingatkan semua warga negara Malaysia supaya sentiasa peka dan mengelakkan daripada menerima sebarang tawaran kerjaan yang meragukan. Sekian dan terima kasih. Silakan Sri Kadi. Terima kasih pada jawapan yang telah diberikan. Ini pengalaman Sri Gading sendiri apabila pada 21 bulan 12 dua adik-adik daripada keluarga yang susah boleh kita kategorikan sebagai B40. Ayahnya peniaga warung, seorang lagi keluarganya kerja kilang. Telah dapat berjaya dibawa pulang pada 21 bulan 12. Dan seorang lagi baru saja yang diumumkan oleh Timbalan Menteri tadi, iaitu pada hari Ahad, seorang lagi mangsa yang juga daripada keluarga B40, di mana niat anak-anak ini sebenarnya, adik-adik kita ini sebenarnya untuk membantu keluarga mencari pendapatan. Tapi bila dia berada di sana, suasananya dah berbeza. Bukan sekadar apa yang kita sedia maklum, tetapi bila dia nak balik, dia kena bayar pula. Soalan saya, berapakah kos yang telah ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri untuk membawa pulang mangsa-mangsa sedikit? Yang kedua, adakah Kementerian Luar Negeri terlibat dalam urusan pembayaran wang tebusan bagi menyelamatkan mangsa-mangsa ini? Kerana kalau harapkan keluarga, memang mereka tak mampu. Baik. Itu persoalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Kadi di atas soalan tambahan seperti tadi. Untuk makluman yang Ahli Berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin menyatakan bahawa sebarang kos penghantaran pulang itu sebenarnya tidak ada diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Luar Negeri. Tidak ada sebarang kos ditanggung. Ini adalah tanggungan sepenuhnya pihak keluarga dan juga pihak waris. Yang keduanya, soal pembayaran balik wang itu juga sebenarnya tidak terlibat di bawah kementerian ataupun di bawah kerajaan kita. Ini juga adalah tanggungjawab pihak keluarga dan juga waris-waris mangsa yang terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, sejauh manakah pihak kerajaan menggunakan platform ASEAN sebagai antara penyelesaian diplomatik terhadap isu-isu yang melibatkan warga negara kita yang sering menjadi mangsa sindiket penipuan ini, khususnya di luar negara, iaitulah di Myanmar sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Sebagaimana yang dinyatakan tadi bahawa kita juga telah mengambil pelbagai usaha-usaha termasuk membuat perjumpaan, pertemuan dengan wakil-wakil negara-negara asing yang berada di Kuala Lumpur. Ini usaha-usaha kita berterusan dan kita telah pun mengadakan perbincangan dengan beberapa negara yang terlibat dan komitmen mereka cukup baik. Mereka juga akan membantu kita bagi menangani isu dan membantras jenayah job scam ini. Sehingga ke tahap untuk mengesan dan juga menghantar pulang semua negara ini juga membantu kita bagi melicinkan lagi proses yang kita perlukan. Terima kasih. Speaker boleh satu lagi soalan tambahan. Satu lagi. Kota Belud. Datuk Seri Dr. Haji Ismail Abdul Muttalib Maran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Pertua dari Maran ke Kampung Mentenam. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih YB Maran. Tuan Yang Di-Pertua, sehingga 31 Disember 2022, seramai 4,333 pegawai perubatan kontrak telah dilantik tetap dan seramai 20,330 pegawai masih berkhidmat secara kontrak. Bagi tahun 2023, sebanyak 4,263 kekosongan jawatan tetap ditawar untuk diisi oleh pegawai perubatan kontrak yang berjaya dalam proses temuduga oleh SPA. Pelantikan tetap pegawai perubatan kontrak ini dijangka selesai pada Julai 2023. Kementerian Kesihatan tidak boleh menghalang mana-mana petugas kesihatan termasuk pegawai perubatan ataupun pakar perubatan meletak jawatan dan berhijrah untuk mendapatkan pekerjaan ke luar negara.
Faktor utama penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan kementerian yang telah meletak jawatan ini ke luar negara adalah disebabkan insentif dan gaji yang lebih baik ditawarkan sektor kesihatan luar negara, khususnya di negara maju. Bagi pegawai perubatan di Kementerian Kesihatan, emolumen ataupun gaji permulaan yang diterima oleh pegawai perubatan grade UD 41 adalah berjumlah RM5,197 dengan kadar kenaikan gaji KGT sebanyak ringgit Malaysia 225 setahun. Gaji permulaan yang diterima ini pada dasarnya adalah jauh lebih tinggi daripada skim-skim perkhidmatan lain di peringkat kumpulan pengurusan dan profesional grade 41 dan ke atas dalam perkhidmatan awam. Berbanding dengan petugas kesihatan dalam kumpulan pengurusan dan profesional lain yang tidak menerima bayaran bagi tugas selepas waktu bekerja biasa, pegawai perubatan dan pegawai pergigian diperuntukkan allowance tugas atas panggilan ETAP ataupun on call dengan izin bagi tugas luar waktu bekerja biasa dengan kadar semalaman antara RM200 hingga RM250 bagi panggilan aktif dan RM85 hingga RM160 bagi panggilan pasif. Pegawai perubatan dan pegawai pergigian masih layak membuat tuntutan bayaran panggilan pasif sepanjang tempoh bersedia di rumah walaupun tidak dipanggil bertugas. Selain daripada bayaran on-call, pegawai perubatan yang bertugas di klinik rawatan pesakit luar selepas waktu pejabat di Jabatan Kecemasan Hospital ataupun di klinik kesihatan kerajaan yang menawarkan perkhidmatan extended hours dengan izin adalah layak untuk menerima bayaran atas kadar ringgit Malaysia 80 sejam. Bagi memastikan peningkatan laluan kerjaya yang lebih baik, pegawai perubatan dan pakar perubatan diberikan kenaikan pangkat lebih cepat melalui time-based promotion dengan izin. Pewujudan jawatan fleksi dari grade UD 44 hingga grade UD 56 juga membantu dalam memastikan urusan penempatan kenaikan pangkat dilaksanakan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan ini, pegawai berpeluang untuk meningkat dalam kerjaya melalui kaedah kenaikan pangkat tanpa terikat kepada keperluan kekosongan jawatan. Kementerian Kesihatan turut menawarkan pengajian kepakaran sarjana perubatan, sarjana pergigian dalam kemudahan cuti belajar bergaji penuh CBBP dengan hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai perubatan tetap. Bagi pegawai kontrak, pengajian kepakaran ditawar melalui latihan kepakaran Parallel Pathway dengan izin. Kementerian Kesihatan melalui agensi pusat akan terus berusaha untuk menambah baik insentif dan kemudahan sedia ada dari masa ke semasa. Penambahbaikan yang dilaksanakan kementerian walau bagaimanapun tidak akan menghalang pegawai daripada berhijrah dan bekerja di tempat lain. Isu penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan adalah isu universal. Dengan izin, perkara ini perlu dilihat secara meluas dan turut berlaku dalam semua bidang pekerjaan yang lain dan bukan sahaja dalam bidang perubatan. Sekian, terima kasih. Silakan Maran. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri yang berikan maklumat yang cukup baik. Di samping isu kontrak dan juga bayaran gaji yang baik daripada luar, Dr. Dukelara iaitu doktor yang punya jarak jauh kedudukan mereka antara suami isteri di antara faktor yang menyebabkan ramai doktor mencari peluang kerja luar negeri dan buka klinik sendiri. Saya ingin tahu berapakah ramai bilangan pasangan Dr. Dukelara di negara kita dan apakah langkah kerajaan dalam menangani isu itu supaya dapat menghampirkan kedudukan isteri suami isteri antara doktor-doktor ini. Saya bimbang, kalaulah sekarang kita banyak masalah dan ramai pesakit-pesakit di negara kita, saya bimbang pesakit bertambah, doktor yang sakit pun akan bertambah. So, apakah langkah kerajaan? Terima kasih. Terima kasih YB Maran. Di atas meja saya tidak mempunyai data yang lengkap berkenaan tentang status statistik Dr. Dukelara ini. Kita akan sediakan jawapan secara bertulis. Walaupun demikian, Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian telah menekankan bahawa kami akan menitik berat kesihatan mental di kalangan warga kerja Kementerian Kesihatan dan juga kami juga turut menerima banyak permintaan khusus berkenaan tentang perpindahan. Walaupun demikian, kami akan merujuk kepada keperluan
pasangan Dukalara ini sama ada kepentingan mereka untuk ditempatkan bersama ataupun kita akan mengutamakan tugas mereka sebagai doktor untuk merawat rakyat kita ini di dalam satu perbincangan yang lebih baik. Dan untuk makluman Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri telah akan menganjurkan satu town hall ataupun libat urus khusus kepada doktor bersama dengan Yang Berhormat Menteri pada esok hari, dan juga isu-isu yang berbangkit akan kita bincangkan di dalam town hall tersebut. Terima kasih. Pokok senang. Timbalan Speaker, maafkan saya Speaker. Berkenaan dengan kejadian kes-kes doktor-doktor Dukalara, terdapat satu kejadian di Pulau Pinang di mana seorang doktor telah pun membunuh diri. Saya juga difahamkan bahawa kejadian-kejadian dalam istilah bahasa Inggeris ragging oleh doktor-doktor senior ke atas doktor-doktor junior ini juga sering kali berlaku. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan bahawa kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang? Kerana rata-rata terdapat aduan oleh doktor-doktor yang baru masuk selepas kelulusan mereka bahawa mereka dipaksa untuk bekerja lebihan masa. Ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan terhadap mereka dan macam-macam masalah lagi. Dan adakah kementerian bercadang untuk memberi moral support dari masa ke semasa untuk berjumpa dengan doktor-doktor baru ini untuk memberikan mereka suntikan semangat? Kerana mereka ini adalah baru menceburi diri dalam kerjaya mereka. Bila berlaku perkara-perkara seperti ini, boleh mematahkan semangat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Kita sedia maklum berkenaan tentang masalah-masalah seperti Dukalara yang dibangkitkan oleh YB Maran dan juga masalah buli, dan juga di laman-laman seperti Twitter ataupun Facebook banyak aduan-aduan daripada kalangan doktor yang telah mengadu berkenaan tentang masalah yang dihadapi dan juga antara punca peletakan jawatan di kalangan MO ataupun HO di hospital-hospital dan premis kerajaan hospital adalah berpunca kepada permasalahan buli. Dan juga kita mengakui wujudnya masalah ini, dan juga kita telah mewujudkan satu sistem yang dikenali sebagai sistem MyHelp bagi menangani isu buli yang dihadapi oleh petugas kesihatan, khususnya pegawai perubatan. Dan juga kita menggalakkan pegawai-pegawai perubatan ini untuk mengadu dan juga untuk berbincang dengan pihak atasan sekiranya mereka berdepan dengan masalah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Jelutong, dan juga bukan sekadar masalah buli ataupun tidak bersedia untuk berdepan dengan masalah-masalah rumit di hospital. Satu senario di mana doktor-doktor yang telah dipindah ke Sabah dan Sarawak juga berdepan dengan masalah persiapan mental yang tidak cukup. Dan juga saya telah mencadangkan kepada pihak kementerian agar kami, Yang Berhormat Menteri dan juga anggota-anggota pentadbiran akan berjumpa sebelum mereka berpindah, dan juga berjumpa dengan masalah-masalah secara berkumpulan, dan juga mengenal pasti apakah langkah-langkah yang boleh kita buat. Terima kasih Jelutong atas keprihatinan anda. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Tan Kahing Goping. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Goping bangkit untuk bertanyakan soalan ketujuh. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat Goping bertanya pendirian kerajaan berkaitan pemakaian kamera badan. Kerajaan telah pun meluluskan sebanyak 30 juta ringgit dalam RP1 2021 di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi kegunaan penugasan harian anggota PDRM. Kamera badan ini digunakan anggota PDRM yang bertugas di lapangan bagi unit kenderaan peronda polis NPV, juga untuk unit rondaan bermotosikal polis URB dan rondaan jalanan polis.
Kegunaan kamera badan ini melibatkan 157 ibu pejabat polis daerah di seluruh negara dan melibatkan 7,648 anggota PDRM. Buat masa ini, PDRM dan KDN telah pun menyiapkan SOP dan akan mengadakan latihan penggunaan kamera badan setelah proses dia selesai. Semua ini kita lakukan dalam usaha untuk memelihara integriti anggota PDRM, memastikan ketulusan anggota ketika bertugas dan juga meningkatkan etika dan profesional anggota PDRM. Terima kasih. Yang Berhormat Kopeng. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya adalah kita faham tentang kepentingan penggunaan body cam bagi melindungi pihak penguat kuasa dan juga rakyat di luar sana khususnya apabila perselisihan berlaku. Dan ianya adalah sama penting seperti mana kenderaan-kenderaan memasang dashcam untuk mengelakkan segala ketidakinginan berlaku. So soalan saya adalah, adakah kerajaan bersedia untuk memperluaskan penggunaan body cam selain daripada PDM, dan juga adakah segala rakaman yang didapatkan melalui body cam ini dapat ataupun boleh dijadikan sebagai bukti di mahkamah apabila kes berlaku? Terima kasih Yang Berhormat Gopeng atas soalan yang begitu baik. Oleh kerana kamera badan ini penting dalam usaha kita untuk meningkatkan tahap profesional anggota polis di seluruh negara. Memandangkan anggota polis penting kepada kita, dan juga kita mahu meningkatkan tahap integriti, melindungi polis dan juga masyarakat dan memelihara ketulusan. Semua elemen ini sangat penting bagi memastikan kredibiliti Jabatan Polis benar-benar terpelihara. Maka melihat kepada kepentingan ini, KDN dan juga PDRM dan kementerian sendiri memang berhasrat untuk memperluaskan penggunaan kamera badan ini bukan hanya terhadap PDRM, tapi agensi-agensi penguat kuasa yang lain di bawah Kementerian Dalam Negeri. Antaranya ialah Jabatan Immigration Malaysia, JIM, Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia dan juga Agensi Dadah Kebangsaan AADK. Kerana semua agensi ini juga berurusan dengan masyarakat. Dan tentulah data-data yang kita perolehi daripada kamera badan ini boleh digunakan pakai dalam apa juga keadaan, termasuklah bukti-bukti di mahkamah dan sebagainya. Terima kasih, Tuan. Soalan tambahan. Soalan tambahan kedua. Soalan tambahan. Mana? Segamat. Oh, okey. Baik, berkenaan dengan tanggungjawab untuk menjaga keselamatan sempadan negara kini diletakkan sepenuhnya di atas bahu PDRM. Rentetan daripada pemansuhan agensi kawalan sempadan oleh Larut sewaktu beliau menjawab sebagai Menteri KDN. Soalan saya, apakah bentuk pemantauan digital atau digital surveillance yang akan dilaksanakan oleh PDRM bagi memantau secara disiplin serta tata laku para anggota polis yang ditugaskan untuk mengawal sempadan negara, terutamanya di sempadan maritim yang selama ini sering terdedah dengan kegiatan-kegiatan haram seperti pemandangan manusia. Sekian, terima kasih. Betul. Dalam usaha kita untuk menjaga sempadan negara, kita menggabungkan semua agensi di bawah kementerian selain daripada agensi utama yang melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan tentulah kita sentiasa meningkatkan tahap teknologi kita, mengambil kira pihak penjenayah atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan ini juga sentiasa meningkatkan teknologinya. Sebab itu dalam soal ini dari masa ke semasa kementerian dan agensi di bawah kementerian sentiasa untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan kita dalam semua keadaan bagi pastikan semua
perkara-perkara yang berkaitan terutama sekali keselamatan sebarang kita terpelihara. Terima kasih. Saya jemput Tuan Jakri bin Hassan, Kanga. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Jumpa lagi kita. Soalan Kanga adalah soalan nombor 8. Terima kasih. Terima kasih Kepala Ketua Yang Berhormat Kanga. Untuk makluman ahli yang berhormat, golongan belia luar bandar merupakan antara kumpulan sasaran utama yang diberikan perhatian di bawah Dasar Belia Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan. Kita memberikan fokus penting terhadap terutama sekali golongan belia di kawasan luar bandar, khususnya yang dikategorikan sebagai need, not in employment, education and training. Pada tahun 2023 ini, KBS melalui 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan (ILKBS) di seluruh negara sedang melaksanakan program Skills for Life, kemahiran hidup, bertujuan untuk menyediakan peluang latihan kemahiran asas menggunakan peralatan dan kemudahan sedia ada serta kepakaran tenaga pengajar ILKBS seperti kursus-kursus memasak, solekkan gunting rambut dan akan dikembangkan lagi kepada kemahiran-kemahiran kehidupan yang lain. Kementerian turut menawarkan 200 kursus atau latihan jangka pendek kepada belia melalui program Star at You, Bootcamp, Skill for Life, TVETpreneur, Makerspace dan Incubator. Selain itu, kementerian turut melaksanakan program Social Entrepreneurship for Rural Youth, SERI, untuk dimanfaatkan oleh belia luar bandar, di mana pada tahun 2022, program ini telah menerima 42 permohonan penyertaan, iaitu secara berkumpulan, melibatkan seramai 164 orang belia luar bandar. Program ini berjaya melahirkan 6 kumpulan daripada Sabah, 1 kumpulan daripada Sarawak dan 4 daripada Semenanjung yang aktif memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar melalui program pembangunan komuniti, alam sekitar dan pendidikan. Kita juga memberi nafas baru kepada program Rakan Muda dengan menjenamakan semula 9 gaya hidup agar selari dengan minat dan trend belia masa kini, termasuklah minat belia luar bandar. Selain itu, bagi mendekati golongan belia di peringkat akar umbi, KBS pada tahun 2022 telah menganjurkan sambutan Hari Belia Negara yang melibatkan 122 daerah di seluruh negara. Ini juga akan diteruskan pada tahun 2023 di peringkat setiap negeri. Dan secara faktanya, Hari Belia Negara 2022 menarik minat lebih 3.2 juta orang, maka kita berharap dapat kekalkan minat yang sama. Dalam segmen sukan, kalau dibenarkan sedikit lagi, Kementerian juga sentiasa memastikan golongan belia di luar bandar dilibatkan secara aktif dalam program-program yang dianjurkan. Ini dapat dilihat semasa pelaksanaan Hari Sukan Negara 2022 di mana 3,285 aktiviti sukan massa telah dianjurkan dengan penyertaan 2.8 juta orang. Terima kasih. Yang Berhormat Kanga. Soalan tambahan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Timbalan Menteri, setiap petang anak muda terlibat dalam aktiviti sukan motocross di litar Sungai Batu Pahat, Kanga. Adakah pihak KBS boleh membantu Kanga dalam membangunkan litar ini, memandangkan litar ini suatu ketika dahulu merupakan litar bertaraf antarabangsa? Dan soalan kedua, Kanga juga ingin membangunkan padang bola sepak sintetik di kawasan Sungai Batu Pahat agar anak muda mempunyai aktiviti harian dan akhirnya kawasan Sungai Batu Pahat akan menjadi pusat sukan di Kanga. Terima kasih. Pak Kanga, jika ada persatuan yang berdaftar di bawah Suruhjaya Sukan, kita tidak ada keberatan seperti yang diterangkan sebentar tadi. Tapi juga untuk pengetahuan, di bawah program-program sukan pemotoran, tentu sekali kita sedia bekerjasama. Contohnya kita ada MyFit Motorsport yang menganjurkan
mungkin berbeza kategori tapi pendekatan lebih kurang sama iaitu kelas kaprik KBS. Yang ini turut melibatkan penyertaan lebih 600 belia di 15 buah negeri serta dikendalikan oleh bekas-bekas pelumba motosikal negara termasuk seperti Wazi Abdul Hamid dan Syarul Yuzi. Jadi boleh berhubung dengan KBS untuk kita sama-sama. Untuk padang sintetik mahal tapi kita cubalah, mohon dahulu kalau ada peluang insya-Allah. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Bangi. Ya, terima kasih Puan Yang Dipertua. Soalan saya adalah berkenaan dengan sekolah rukun negara yang mana sebelum ini Kementerian Belia dan Sukan ada mengadakan program sekolah rukun negara yang mana pengisiannya adalah berkenaan dengan sistem pilihan raya, perlembagaan dan juga rukun negara sendiri. Jadi saya nak tanya sama ada terdapat perancangan oleh kementerian untuk menghidupkan semula sekolah rukun negara ini bukan hanya untuk belia-belia di luar bandar tetapi juga belia-belia di kawasan bandar seperti Bangi. Terima kasih. Terima kasih Bangi. Untuk pengetahuan, program sekolah rukun negara ini mengikut maklumat yang kita ada, ia tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Cuma di peringkat pilot project dan kemudian digantikan dengan beberapa program lain termasuk rukun aid belia dan sebagainya yang mana approach berlainan tapi tujuannya sama. Bagi tahun ini tentu sekali kita memang ada perancangan untuk menghidupkan kembali pendidikan literasi politik dan demokrasi sesuai titah tuanku juga. Dan ini menjadi hasrat besar oleh KBS. Kita akan umumkan dalam masa terdekat dan ia akan melibatkan seluruhan sektor dalam negara, bukan hanya belia luar bandar tetapi juga belia di bandar-bandar besar termasuk Bangi dan Hang Tuah Jaya. Terima kasih. Bangi sedia membantu. Minta satu lagi soalan tambahan. Minta satu lagi yang Soalan seterusnya saya jemput Tuan Haji Yusof bin Abdul Wahab Tanjung Manis. Terima kasih Puan Speaker. Soalan saya nombor 9. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih YB Tanjung Manis. Untuk makluman, bantuan bina baharu dan baik pulih kepada golongan miskin dan miskin tegar luar bandar masih diteruskan pada tahun 2023 di bawah program perumahan rakyat termiskin oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sepanjang tahun 2021 dan 2022, Parlimen Tanjung Manis telah diperuntukkan sejumlah 10.48 juta bagi pelaksanaan PPRT sebanyak 440 unit, iaitu 67 unit bina baru dan 373 unit baik pulih. Pada tahun 2021, 40 unit bina baru 2.742 juta dan 259 baik pulih telah dilaksanakan. Manakala untuk tahun 2022, 27 unit bina baru dan 114 unit baik pulih telah dilaksanakan. Dalam bajet mini 2023, kerajaan telah meluluskan sebanyak 52.5 juta bagi bantuan rumah untuk wilayah Sarawak. Disasarkan dengan jumlah ini sebanyak 320 unit bantuan bina baru rumah dan 1.100 unit bantuan baik pulih rumah disediakan untuk keseluruhan wilayah Sarawak. Namun begitu, jumlah pengagihan di Sarawak belum dimuktamadkan, termasuk untuk Parlimen Tanjung Manis yang mana masih tertakluk kepada perbincangan bersama pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Terima kasih. Tanjung Manis. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan. Untuk makluman Timbalan Menteri, jumlah untuk seluruh negeri Sarawak itu memang nampak bunyinya banyak, tapi disebabkan Sarawak terlalu besar. Negeri Sarawak besar, jadi kalau dibagikan kepada kawasan-kawasan parlimen memang tak banyaklah. Senarai yang menunggu pula untuk mendapat bantuan rumah PPRT ini
terlalu panjang dan rakyat terpaksa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan rumah. Dan apabila dilaksanakan, kami wakil rakyat selalunya tidak tahu, tidak dimaklumkan dengan projek-projek begini. Jadi sebab itulah rakyat sering tertanya-tanya. Perdana Menteri, soalan tambahan saya, apakah peruntukan ataupun kota rumah PPRT ini dapat ditambah lagi supaya lebih ramai lagi penerima yang mendapat rumah? Dan juga begitu juga dengan peruntukan untuk baik pulih rumah, rumah panjang atau rumah kampung, supaya rakyat-rakyat di kawasan luar bandar juga dapat hidup dengan lebih sejahtera bila mendapat baik pulih rumah ataupun baik pulih rumah panjang. Terima kasih, Perdana Menteri. Untuk makluman yang berhormat, peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan bagi program rakyat termiskin ni sentiasa bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan rekod kementerian kita 2019, jumlah peruntukan yang telah diluluskan mengikut tahun 2019 untuk persekutuan kita dapat 200 juta, untuk agihan ke Sarawak 52.8 juta. Bagi 2020, peruntukan persekutuan 208.91 juta. Kita agihkan di Sarawak 48.13 juta. Pada tahun 2021, peruntukan persekutuan 275 juta. Diagihkan di Sarawak 78.8 juta. 2022, peruntukan persekutuan 361.1 juta. Diagihkan di Sarawak 87.9 juta. Jadi jumlah ini telah memberi manfaat kepada lebih 50,000 ahli isi rumah di Sarawak. Tambahan pula peruntukan program bantuan rumah ini tertakluk kepada keupayaan dan kedudukan keuangan persekutuan. Keutamaan bantuan rumah PPRT dan pembaikan serta pembinaan rumah individu di kampung yang daif di kalangan miskin dan miskin tegar saja. Walau bagaimanapun, selain daripada itu, kumpulan miskin dan miskin tegar, penerima harus juga memenuhi syarat pemilikan tapak rumah berkenaan. Sebab syarat pemilikan tanah ini amat penting dipenuhi bagi mengurangkan risiko perebutan hak milik setelah bantuan disalurkan. Bagi kategori rumah panjang di Sarawak, kementerian hanya menumpukan kepada bantuan baik pulih sahaja dan dilaksanakan bersama dengan pejabat daerah di Sarawak. Terima kasih. Kuala Krau. Speaker, Kuala Krau. Saya jemput Kuala Krau. Terima kasih, Yang Pertua. Kepada Perdana Menteri, saya nak ajukan. Pertama, apakah sampai ke maklumat kementerian tentang golongan yang tidak layak memiliki PRT melalui kabel-kabel tertentu? Jika ada, apa langkah yang akan dan sedang diambil oleh kementerian? Terima kasih. Untuk makluman yang berhormat, kelulusan untuk program ataupun bantuan baik pulih dan juga bina baru program rakyat rumah termiskin ini mesti mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Antaranya perlu berdaftar dalam daftar IKASih dan juga dari sudut pemilikan tanah. Jika adalah pemilihan ataupun kelulusan projek di luar garis panduan ini, pihak kementerian perlu dimaklumi. Dalam kes jika berlaku di kawasan yang berhormat, maksudnya aduan itu perlu dikemukakanlah, baru kita mengetahui dan kita boleh orang kata menilai semula ataupun mencari alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Datuk Haji Awang bin Hashim Pendang. Terima kasih, Puan Ketua. Melangkah kaki di tengah pekan, singgah sebentar di kedai buluh. Terima kasih saya ucapkan. Mohon jawapan soalan saya nombor 10. Terima kasih MP Pendang. Saya tak ada jawapan pantun. Nanti saya karang-karang dululah. Tuan Yang di-Pertua, Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 2021-2025 telah dilancarkan secara rasminya pada 13 Oktober 2021 oleh mantan Perdana Menteri. Pelan yang bertemakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, inklusif, kebersamaan dan komitmen ini terdiri daripada 7 teras strategik, 28 program dan 65 aktiviti yang matlamat utamanya untuk terus memperkasakan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara. Setakat 31 Disember 2022, OSH MP25 telah mencatatkan pencapaian kumulatif sebanyak 36%. Ini disumbangkan oleh pencapaian setiap teras strategik OSH MP25 berdasarkan analisis data pelaksanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Kesemua indikator prestasi utama KPI bagi tahun 2022 telah berjaya dicapai, iaitu pencapaian kadar kecederaan pekerjaan pada tahun 2022 ialah 1.44 bagi setiap 1,000 pekerja berbanding sasaran tidak melebihi 2.42 bagi setiap 1,000 pekerja. Pencapaian kadar kecederaan maut pekerjaan pada tahun 2022 ialah 2.58 bagi setiap 100,000 pekerja berbanding sasaran tidak melebihi 3.38 bagi setiap 100,000 pekerja. Pencapaian 105% pelaporan kes penyakit dan keracunan pekerjaan telah direkodkan pada tahun 2022 iaitu sebanyak 10,707 kes berbanding sasaran 1,201 kes. Sasaran 81% daripada tempat kerja yang diaudit oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP memperolehi tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang memuaskan grade C dan pada tahun 2022 berjaya dicapai. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada MP Pendang, mantan Timbalan Menteri yang juga berturut berkongsi kejayaan ini. Pelaksanaan pelan induk ini mendapat kerjasama yang menggalakkan daripada pemegang taruh utama termasuk agensi kerajaan, persatuan majikan, kesatuan sekerja, pertubuhan bukan kerajaan dan pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Wakil kesemua pihak berkepentingan ini dilibatkan dalam proses pelaksanaan program dan aktiviti OSH MP 25 ini. Okey, Tuan Presiden, terima kasih. Yang Berhormat Pendang. Terima kasih. Segak benar Yang Berhormat Timbalan Menteri. Masih muda segak bergaya. Jawab lisan sudah diberi. Ini dia soalan tambahannya. OSH MP 2025 merupakan kerangka yang mengandungi pelbagai inisiatif peningkatan dalam kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara keseluruhannya di bawah seliaan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dalam strategi ketiga OSH MP 2025 ini, iaitu mempromosikan kajian dan inovasi berkaitan KKP, yang mana di TVET juga salah satu elemen penting yang boleh dilupakan serta boleh digabungkan agar mencapai maklumat yang lebih besar. Malahan Kementerian Sumber Manusia juga berperanan dalam memperkasakan TVET melalui Jabatan Tenaga Manusia dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran. Soalan saya kepada Menteri, memandangkan kini KSM telah menjadi kementerian yang bertanggungjawab dalam 2 agenda terbabit, iaitu TVET dan juga OSH ataupun DOSH, adakah pihak kementerian ada mempertimbangkan pengintegrasian OSH MP 2025 dengan elemen TVET dalam sistem silibus sebagai salah satu plan pemekasaan kedua-dua agenda nasional untuk semua peringkat pengajian bermula di sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian TVET ataupun Technical Vocational Education Training ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih MP Pendang. Ini macam balas pantun Pendang ni. Sebagai pelan induk, Tuan Yang Dipertua dan Dewan yang dimuliakan, sebagai pelan induk keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang holistik, pelan induk keselamatan dan kesihatan pekerjaan
juga memberi penekanan kepada aspek pendidikan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk kepada bakal pekerja. Sehubungan dengan itu, OS MP25 terdapat satu trust strategik yang dikhususkan untuk menggalakkan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai trust strategik ini termasuklah mengintegrasi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam semua standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS yang terkini. Selain itu, pada masa ini Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Jabatan Pembangunan Kemahiran sedang giat membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS khusus untuk membolehkan pelajar menjadi seorang yang kompeten dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Menerusi kedua inisiatif yang dinyatakan, selain daripada mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pendidikan TVET yang disebut tadi itu, juga membuka peluang kepada pelajar aliran ini untuk menjadi orang yang kompeten dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Bagi laluan akademik pula, Agensi Kelayakan Malaysia MQA telah meluluskan standard program khusus dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan pada tahun ini. Standard program ini meliputi program pengajian bermula daripada peringkat diploma sehingga ijazah lanjutan termasuk peringkat doktor falsafah. Di peringkat sekolah pula rendah dan menengah, program occupation ataupun OSH Club, Kelab Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi aktiviti kurikulum pelajar sedang diusahakan. Ini bagi memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang kepentingan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kehidupan. Kesemua ini menunjukkan perkembangan pengiktirafan dan penerimaan yang amat positif dalam usaha berterusan untuk memperkasa bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini. Diharap soalan jawapan memuaskan. Terima kasih kerana meneruskan tahfiz TVET dan penarafan tunggal daripada MKA. Soalan tambahan kedua. Shah Alam. Okey, Yang Berhormat Shah Alam. Sebagaimana yang kita tahu, sektor pekerjaan gig ekonomi, terutamanya P-hailing, melibatkan seramai lebih kurang 600,000 orang pekerja ataupun lebih. Jadi adakah pihak kementerian bercadang untuk ataupun telah melaksanakan ataupun bercadang untuk melebar luaskan pelan induk keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini kepada mereka yang terlibat dalam industri gig ini, kerana mereka adalah yang sangat terdedah sepanjang waktu dengan kemungkinan bahaya dan kemalangan di atas jalan raya. Terima kasih. Terima kasih Shah Alam. Tuan Yang Bertuah dan Dewan Yang Mulia ini, memang Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso, kita ada menyediakan geran-geran tertentu untuk kita berikan kepada NGO yang mempromosikan aspek keselamatan dan kesihatan ini. Jadi untuk pekerja-pekerja gig ini, kalau ada NGO yang ingin memberi kita membuka peluang inilah kepada NGO yang ingin menguruskan pekerja-pekerja gig ini, untuk mereka kita sedarkan mereka dengan kerjasama Perkeso dan juga Kementerian Sumber Manusia lah. Jadi kita bukalah kepada semua yang ingin berminat untuk okey, dan juga dia melalui kita juga dalam host master plan ini dia melibatkan trust strategik 7 oleh JKKP. Okey, sekian, terima kasih. Saya jemput Dato' Indra Muhammad Shah bin Abdullah, Paya Besar. Tuan Yang Dipertua, soalan Paya Besar nombor 11. Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Paya Besar. Dalam merealisasikan agenda peralihan tenaga kerajaan telah menetapkan sasaran jangka masa sederhana dan panjang untuk meningkatkan
campuran kapasiti tenaga boleh baharu atau renewable energy dalam pembekalan elektrik negara daripada 24% kepada 31% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2035. Bagi mencapai kedua-dua sasaran ini, langkah-langkah strategik yang perlu dilaksanakan telah ditetapkan di bawah Pelan Hala 7 Tenaga Boleh Baharu Malaysia ataupun Malaysia Renewable Energy Roadmap My Real, penetapan langkah strategik peralihan tenaga di bawah Maria ini telah mengambil kira faktor kemampuan rakyat bagi memastikan supaya proses peralihan ini tidak membebankan rakyat. Selain itu, faktor daya harap sistem pembekalan elektrik serta kemampanan alam sekitar juga turut diberikan keutamaan dalam penetapan usaha peralihan negara yang ditetapkan ini. Tuan Yang di-Pertua, langkah-langkah strategik Maria yang diperkenalkan dan sedang dilaksanakan bagi mencapai sasaran pembangunan TPP negara termasuk. Pertama, pembangunan program dan inisiatif khas bagi meningkatkan penyertaan industri tempatan dalam perencanaan dan pembelian bekalan elektrik hijau melalui program seperti Fixed-in Tariff yang menyediakan kata tarif premium sebagai galakan untuk pembangunan loji jana kuasa TPP untuk sumber bukan solar, naik energy metering yang membolehkan pengguna mencana bekalan elektrik sendiri melalui pemasangan sistem solar di bangunan masing-masing. Green Electricity Tariff yang menyediakan pilihan kepada pengguna elektrik untuk membeli bekalan elektrik hijau yang dicana dari sumber solar dan hidro daripada syarikat utility, serta Green Corporate Power Program GCPP bagi membolehkan pengguna komersial dan industri untuk mendapatkan bekalan elektrik hijau secara langsung daripada solar plant developer. Kedua, mengurangkan kapasiti pencanaan elektrik daripada sumber alam batu secara berperingkat dan menggantikan kapasiti tersebut dengan sumber pencanaan TPP dan sumber renta karbon. Dan ketiga, memperkukuhkan sistem talian elektrik melalui teknologi terkini bagi membolehkan kemasukan kapasiti solar yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Pak Ayah Besar, ada soalan tambahan? Boleh satu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri atas jawapan sebentar tadi. Ada kemusykilan Yang Berhormat Tuan Menteri berkaitan data yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Suruhanjaya Tenaga menyatakan hanya kurang daripada 6% penjanaan elektrik berasaskan hidro dan solar. Tapi Yang Berhormat Menteri sebut nak beralih daripada 24 kepada 30, kemudian nak beralih pada 40. Itu saya minta kepastian daripada Yang Berhormat Menteri. Yang kedua, saya nak tahu adakah kerajaan menjual renewable energy kepada negara Singapura? Kalau kita jual kepada negara jiran, Yang Berhormat Perdana Menteri sudah pasti mereka akan mempunyai keupayaan untuk mendapat green status. Ini memberikan satu risiko pelaburan kepada negara kita. Dan saya berharap supaya kementerian tegas dengan keputusan kerajaan terdahulu supaya renewable energy tidak dapat disalurkan ke negara luar, digunakan untuk negara kita. Sebab apa? Kita jana elektrik Yang Berhormat Menteri, gas asli dengan alam batu 94%. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sama juga terima kasih Yang Berhormat Dato' Raya Besar. Tadi itu soalan nomor 1 dekat sini saya saya punya itu berkaitan sama ini. Saya punya itu soalan tadi saya tidak dapat teliti dirata, nanti saya kasih jawaban yang bertulis. Nomor 2-nya sekarang yang saya tahu itu saya pada masa ini tiada lagi sebarang urusan penjualan tenaga secara komersial termasuk tenaga boleh baharu yang dilakukan dari Malaysia ke negara jiran termasuk Singapura. Terima kasih. Masa maju. Tangga Batu. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Banyak kali pernah dapat peluang ni Tangga Batu.